Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah masih lagi bersama dengan saya Ustaz Amir Halal di My Halal langsung di TV1 pada hari ini bersamaan dengan 14 September 2020. Dan juga hari ini juga telah masuk kepada 26 Muharram 1442 Hijri. Jadi kita mendoakan semua rakyat Malaysia dipermudahkan segala urusan dan juga diberikan kesihatan yang baik dan juga dihindarkan segala penyakit sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Kita minta jauhkan semuanya. Ya? Jadi hari ini My Halal kita akan bincangkan lagi satu isu yang berkaitan dengan JAKIM dan juga pihak industri. Ya? Jadi nak membangunkan hub halal dunia, banyak elemen-elemen yang perlu kita ambil kira, termasuk juga elemen yang disebut sebagai perjanjian. Ya. Hidup kita penuh dengan janji. Ada janji yang ditepati, ada yang janji hanya tinggal janji. Ada yang janji tetap janji. Apa juga kita mesti berjanji. Yang paling penting jangan mungkir janji. Sebab itu juga merupakan antara perkara yang disebutkan perkara yang munafik yang disarankan, yang ditegahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan juga hari ini kita akan bincangkan yang berkaitan dengan janji, tetap janji, yang mana bahawa agreement pensejian halal Malaysia antara JAKIM dan juga industri halal. Jadi untuk nak membincangkan perkara ini, bersama dengan saya lah dua orang ahli panel yang kita undang khas pada petang ini. Seorang daripada JAKIM, pihak yang berautoriti, seorang daripada mewakili industri. Yang di sebelah kanan dulu, saya perkenalkan yang di sebelah kanan saya lah Encik Akhtar Hussein Muhammad Nor, ahli Jawatankuasa Halal Persatuan Pekilang Malaysia, juga FMM. Assalamualaikum Encik Akhtar. Waalaikumsalam Ustaz. Sihat nah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi untuk bertandang ke My Halal pada petang ini, nak berbincangkan, nak mewakili kepada Persatuan Pekilang Malaysia ini. Apakah peranannya, kita akan tanya kepada Encik Akhtar selepas pada ini. Dan juga wakil daripada pihak yang berautoriti, pihak JAKIM, bersama dengan saya adalah Puan Nur Anikah Muhammad Amin, penolong pengadakanan bahagian pengurusan halal JAKIM. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Ustaz. Sihat? Sihat Alhamdulillah. Kan, walaupun dikabarkan sibuk, banyak bengkel-bengkel, banyak jugalah persiapan yang disediakan oleh pihak JAKIM semata-mata nak membantu industri, nak memperkembangkan lagi ekonomi halal dunia ini. Sempat jugalah Puan Anikah bersama dengan kita hari ini membincangkan tajuknya janji tetap janji. Jadi sebarang persoalan yang nak ditanyakan, yang nak memberikan pandangan, bolehlah menghubungi kami di sini di talian 03 2288 7876 2288 7876 ataupun juga melalui FB My Halal TV1, FB My Halal TV1. Tulislah komen apa juga, insya-Allah kita akan bacakan, kita akan memberi ruang kepada panel kita nak menjawab persoalannya. Baik. Di permulaan ini mungkin juga saya pergi dulu kepada pihak yang berautoriti, Puan Anikah, kan? Ya, Ustaz. Sebut soal kata janji, kan? Janji ni banyak orang berjanji. Antara janji yang JAKIM dengan pihak industri adalah disebut sebagai perjanjian pensejian halal ini. Ya, betul, dan juga orang kata mengapa perlunya adanya sejian halal ni? Tapi sebelum itu, sebenarnya apakah yang disebut sebagai perjanjian pensejian halal? Dan juga mengapa? Okay, terima kasih Ustaz Amli. Yep. Okay, sebenarnya perjanjian pensejian halal Malaysia ni ataupun Halal Certification Agreement ni adalah perjanjian di antara JAKIM dan juga klien kita, industri sendirilah. Klien adalah industri. Ya, lebih spesifik kepada klien kita yang telah mempunyai persediaan halal Malaysia lah. Okey. So mungkin secara umumnya, mungkin ramai tidak mengetahui lagi, sekarang JAKIM sedang bergerak ke arah akreditasi ISO 17065. Okey. Di mana salah satu daripada keperluan yang perlu pihak certification body ataupun persediaan halal tu lakukan adalah untuk mengadakan satu perjanjian di antara kita dengan kita punya klien. Itu salah satu requirement yang memang dicatatkan dalam standard antarabangsa ni. Dan mengapa tu? Kerana perlu mengikut ISO tadi, kan? Ya, perlu. Betul, Ustaz. Kalau tak ikut yang tu tak boleh ke?
Oh, sebab salah satu lagi kenapa kita nak enforcekan HCA ni, sebenarnya HCA ni adalah bukan benda baru. Kita dah pernah buat pun tapi dalam mungkin bentuk yang berbeza. Cuma sekarang kita rebranding dia menjadikan di HCA, yang mana dalam perjanjian ni kita memang perhalusi lagi sebenarnya apa yang ada tercatat dalam manual prosedur kita dan juga standard-standard yang berkaitan dengan persediaan halal, kita nyatakan secara jelas dan terperinci dalam perjanjian ini. Kalau dalam Islam ni sebut sebagai bai'ah lah. Ya, bai'ah Ustaz. Perjanjian lah. Mesti ada janji. Janji tetap janji. Baik. Klien adalah pelanggannya adalah pihak industri. Jadi bagi mewakili pihak FMM dia mungkin juga sebelum tu juga bila penonton kita nak tahu sebenarnya apa fungsi jawatankuasa halal yang ditubuhkan, yang dibangunkan oleh FMM dalam ekosistem halal itu sendiri. Sebelum kita pergi nak bincang bab agreement ni. Silakan tuan. Terima kasih Ustaz. Fungsi jawatankuasa halal ini adalah sebagai wakil industri dalam perkara-perkara yang melibatkan atau terlibat dengan halal. Termasuklah isu-isu sistem penambahbaikan dan sebagainya. So macam saya katakan tadi, kami mewakili industri. Adakah semua industri atau hanya pergilang saja? Sebab industri halal ni dia ada hotel, dia ada juga restoran, dia ada pharmaceutical, ada juga logistik. Adakah dia merangkumi semua atau juga hanya mewakili pengilang-pengilang? Apa? Tidak, kami mewakili semua industri lah, termasuk daripada kosmetik dan hotel dan sebagainya. Asalkan dia ada kilang lah. Asalkan ada nak sijil halal lah. Okey, jadi adakah FMM terlibat dalam membangunkan perjanjian juga disebut sebagai SCA ni? Adakah memang JAKIM tanya dulu ke FMM, kami nak buat ni? Ada. Sebenarnya pihak FMM telah pun berjumpa dengan JAKIM untuk membincangkan hal ini. And sebetulnya memang sebenarnya ada permintaan daripada industri pun untuk kami adakan SCA ini agar supaya JAKIM dah boleh diakreditasi. Baik. Maknanya adalah kerjasama tu kan? Ya, saya. Mungkin juga kerjasama dalam membangunkan manual dulu. Memang ada kan? Manual prosedur halal, standard halal dulu? Ya, sebelum ni pun memang pihak FMM bekerjasama dengan JAKIM bagi membangunkan manual dan juga standard dan sebagainya. Ya, saya. Perlu ke kena tanya pihak industri dulu? Mana adapun sebagai pihak yang berautoriti mungkin boleh terus buat ya. Macam tadi ni dikata apa dalam pembangunan manual sendiri pun kita menjemput pihak industri juga, sebab kita tak naklah kita buat tu kita seronok sendiri buat kan. Sebab kita sebagai berautoriti kita boleh membuat guideline dan sebagainya, tapi yang nak mengimplementkan manual yang kita buat tu adalah pihak industri. Jadi memang kerjasama dengan pihak industri itu memang sangat perlulah dalam urusan ni. Kami dari pihak industri pun dapat diberi peluang untuk memberi feedback tentang penangan sama ada benda tu boleh diimplementasi dan sebagainya. Itulah yang disebutkan bahawa membangunkan standard dan juga prosedur ini bukan JAKIM semata-mata. Orang kata JAKIM tak syok sendirilah. Maknanya ambil juga pandangan daripada pihak industri, sebab orang yang membuat polisi ni kadang-kadang dia tak tahu apakah realitinya yang berlaku di pihak industri. Jadi gabung jalin di antara JAKIM dengan industri yang paling penting sekali. Akhirnya keluar prosedur penyiar halal, termasuk juga standard halal yang berkaitan. Baik. Kita cakap tentang SCA ni. Ya. Sebelum ni tak timbul perkataan SCA ni. Hari ni timbul perkataan tu. Jadi sebenarnya bila mula dikuasakan oleh pihak JAKIM sebenarnya akan perjanjian ini? Okey, pelaksanaan HCA ni kita telah kuatkuasakan melalui Perkeliling Pensijalan Halal bilangan 1/2020. So di mana dalam perkeliling ni kita dinyatakan bermula daripada 17 Ogos 2020. 17 Ogos Ya, 17 Ogos 2020. Semua pemegang Pensijalan Halal Malaysia perlu menandatangani HCA ni. Semua
ialah perlu memenuhilah kita punya keperluan ni. Okey, jadi ayuh kepada pihak industri, pastikan anda mesti ikut sebagaimana yang telah disebutkan tadi, kena sign, kena tanda tangan, juga kena patuh kepada semua perkeliling yang berkaitan dengan persediaan halal. Baik, kita ada pemanggil di talian sekarang. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz serta para panel yang dihormati. Okey, baik. Saya Siapa di sana? Saya Puan Jamalia daripada Taipei. Puan Jamalia daripada Taipei. Okey. Soalannya Ustaz, saya nak tanya, dalam setiap permohonan sijil haram, berapa lama kelulusan tu kita dapat? Sebab saya pergi di sini kedai makan, bila saya tanya, diorang kata dah apply berbulan-bulan, tapi tak dapat juga. Ada yang macam tempat-tempat makan di mall-mall kan, saya tanya dapat sijil halal tak? Dia kata dah apply tak dapat. Jadi berapa lama kita punya kelulusan tu kita dapat untuk guna sijil halal? Terima kasih Ustaz dan para panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Puan Jamilah. Soalan yang cukup menarik yang ditanyakan ialah hak kita sebagai seorang pengguna mesti tanya. Nak masuk ke restoran mesti tanya dulu. Barulah tuan yang punya restoran, punya ada orang yang kata prihatin tentang persijilan halal ni. Baik, kepada Puan Anikah. Berapa lama JAKIM mengambil masa, juga pihak JAIN juga orang kata nak mau sijil halal ni lambat sebagainya, dan juga bila tanya kepada restoran dia asyik memohon panjang. Okey, sebenarnya dalam proses ataupun prosedur untuk permohonan persediaan halal ni, sekiranya pihak syarikat ataupun pihak pemohon sendiri telah melengkapkan segala dokumentation di pihak pemohon, so bila dihantar kepada kami untuk pemeriksaan dari segi dokumentation, kita mengambil masa, ada rekod yang mencatatkan dalam tempoh 5 hingga 6 hari pun ada. 5 hingga 6 hari? Ya, sebenarnya. 5 hingga 6 hari saja kan dapat. Siapa kata lama? Ya, sebenarnya dia bergantung kepada tahap kelengkapan dokumentasi yang kita terima daripada pihak pemohon itu sendirilah. Maknanya yang paling penting adalah orang yang nak mohon mesti bersedia kan. Apa jua pun lah. Bukan setakat nak mohon sijil halal, nak mohon apa jua pun sijil yang lain. Kalau tak lengkap, kalau tidak sempurna dokumentasinya, maka dia akan memberikan kesan kepada permohonan. Sama juga lah seperti persediaan halal. Jadi kalau kata Puan Jamilah tanya kedai tadi tu yang kata asyik mohon panjang, maknanya kebiasaannya tak mohon lah tu kan. Tak mohon lah tu. Kebiasaannya. Jadi ada yang dapat 6 hingga, apa tadi? 6 hingga? 5 hingga 6 hari pun ada juga. 6 hari. Paling lama? Saya rasa tak ada yang terlalu lama seperti dulu lah Ustaz. Kan? Sekarang ni dah cepat kan? Dalam tempoh 30 hari pun boleh. Ya Ustaz. Sebab kita sekarang ni bila kita kata kita bergerak ke arah akreditasi, kita perlu mengikuti prosedur SOP. Maksudnya macam dari segi tempoh masa kepada pelanggan kita semua, kita perlu memenuhi keperluan tu juga. InsyaAllah semuanya akan dipermudahkan oleh pihak yang berautoriti. Yang penting jangan lupa tanya kepada orang yang pakar berkenaan bagaimana nak mohon. Sikitlah tentang pengalaman di FNN. Yes, ini sebab saya nak kaitkan dengan apa ni. Memang betul ke permohonan sekarang memang cepat nak dibandingkan dengan dulu? Saya terpaksa mengaku memang cepatlah sekarang. Tapi seperti Puan Anikah, kami di FNN sebelum hantar permohonan memang kami memastikan bahawa segala dokumen lengkap, up to date, dan itu memang menyebabkan permohonan kami cepat diluluskan. And tambah lagi, kami pihak JAKIM ada program whitelist, di mana siapa yang layak dalam whitelist ni memang diberi keutamaan untuk mendapatkan persediaan halal. Jadi orang kata ini pengalaman pihak industri sendiri kan. Yes, baik, berbalik kepada agreement tadi, perjanjian tadi, bai'ah tadi, adakah industri setuju sebagaimana yang telah disyaratkan oleh, kalau nak mohon kena patuhi, kena setuju dengan agreement ni, macam kata Pak Serela buat ni. Pak Serela. Macam mana? Ya, kami daripada pihak FMM memang bersetuju dengan HCA ini, kerana
pada pendapat kami ia mendatangkan banyak kebaikan. Contohnya seperti Puan Anika beritahu tadi, dengan ACA ini dapat kita diakreditasi oleh pihak yang bertauliah. Dan pada pendapat kami dengan ini dapat juga membolehkan produk yang mempunyai sijil halal Malaysia diedarkan ke pasaran-pasaran baru di luar negeri, di luar negara ya saya. Jadi proses akreditasi ini membantu. Yalah, sebab setengah-setengah negara mereka memerlukan bahawa mesti badan pensijilan halal itu mesti diakreditasikan oleh agensi yang berkaitan lah. Baik, jadi setujulah. Ya, saya setuju. Okey, baik. Kalau kata berlaku pelanggaran perjanjian ini, orang kata dia tak taat lah, industri ini memang tak taat, tulis agreement tapi bila pergi audit, bila pergi buat mantauan, ada perkara yang dia telah melanggar agreement ni, apa akan dilakukan kepada pihak industri? Okey, sebenarnya bila kita telah menandatangani HCA ni, perkara yang orang kata the worst thing yang boleh happen lah sekiranya pihak industri melakukan sebarang pelanggaran. Pelanggaran daripada apa yang telah kita senaraikan dalam kita punya keperluan dan standard. So sekiranya pelanggaran ini berlaku, yang paling serius adalah sijil halalnya akan ditarik balik. Boleh ditarik balik? Ya, boleh ditarik. Ya. So HCA ni bila sijil halal ditarik balik, automatically HCA ni akan terbatal lah. Dan dalam masa sama, Ustaz, untuk pengetahuan umum juga, HCA ni boleh terbatal dalam beberapa situasi lah. Yang pertama tadi, bila masa kita sijil halal ditarik balik. Yang kedua, mungkin ada industri di luar sana yang dah tak berminat lagi nak meneruskan persijilan kita. Dia tak nak buat janji dengan kita, bermaksud automatically HCA ni juga akan terbatal. Ataupun ada pihak industri yang tidak memperbaharui permohonan persediaan halal dia sehingga tamat tempoh. Maksudnya bila tamat tempoh, HCA pun akan terbatal juga. Sijil berapa lama? Sijil ada yang kalau macam untuk rumah sembelih setahun, ada yang 2 tahun lah untuk umumnya untuk produk. Agreement juga untuk tempoh 2 tahun? Bukan. Agreement ni uniknya adalah dia akan terguna pakai selagi mana industri itu memegang persediaan halal kita. Tapi kalau dalam keadaan yang saya sebutkan tadi itu, memang pihak industri perlu menandatangani HCA yang baru lah. Pembuat bai'ah yang baru. Maknanya sekali je lah sains. Sekali seumur hidup. Seumur hidup kan. Macam kita dapat sijil-sijil yang lain kan. Kita dapat sijil nikah pun sekali. Lepas tu kita akan kecuali ada kes-kes yang lain kan. Jadi itu juga antara kata nak kiasan lah berkenaan dengan perjanjian di antara pihak JAKIM dengan pihak industri sendiri. Apa jua pun juga yang penting adalah kesefahaman di antara JAKIM dan juga pihak industri nak mematuhi akan perjanjian ini sebagaimana nak mematuhi kehendak ISO tadi kan. Ya, Ustaz. Baik. Baik, kalau ada sebarang soalan bolehlah menghubungi kami di sini di talian 0322887876 0322887876 ya. Baik, kalau kita lihat kalau HCA ini adakah dia ini macam kata mengikatlah kepada pihak industri ataupun hanya agreement saja? Apa pandangan Pada pandangan kami, kita kena faham persijilan halal ni bukan satu benda yang diwajibkan. Dia secara sukarela. Tapi bagi pemohon sijil halal, siapa yang memohon tu perlu buat betul-betul lah. Dan maksudnya perlu mematuhi garis panduan dan syarat-syarat yang ditetapkan seperti dalam manual. So pada pendapat kami, HCA ni tidak menambahkan beban, cuma dia formalizekan apa yang telah pun dipersetujui untuk mendapatkan sijil halal. So pihak industri berasa bahawa it's macam satu formality lah untuk sign agreement. Tapi kerana garis panduan tu dan syarat-syarat yang memang kita perlu patuh pun untuk mendapatkan sijil halal. Maknanya dia bukan satu benda yang baru lah. Bukan lah. Setelah dikaji memang apa yang terurai dalam HCA ni memang adalah
syarat-syarat yang diguna pakai sebelum ni pun. Okey, baik. Jadi agreement ini adalah bukan satu perkara yang baru. Jadi pihak industri kena memahami dia bukannya satu prosedur tambahan kan. Dia adalah satu perkara yang telah pernah ada, cuma orang kata dinamakan semula. Baik, kita akan berehat kan? Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk kita bincangkan lagi apakah faedah-faedah dan juga kebaikan yang diperoleh oleh pihak industri lagi. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Kami berbangga untuk berjasa, berdiri gagah untuk negara terus menerajui bersama anak bangsa yang tabah berusaha menyingkap lembaran baru dengan inovasi dan azam Okey, baik. Masih lagi bersama dengan saya, Ustaz Amir Halal, dan rancangan Maya Halal yang disiarkan langsung di TV1 pada hari ini. Kita bincangkan bagaimana perjanjian di antara pihak JAKIM dengan pihak industri. Jadi orang kata kalau tak dibuat perjanjian ni tak sempurna akan akadnya, bai'ahnya itu. Jadi itulah pentingnya. Hidup kita ni mesti ada janji, dan juga kita akan terikat dengan janji-janji yang telah kita persetujui. Baik. Tadi Puan Eka, kalau kita lihat bahawa adakah dia juga terpakai kepada industri kecil? Ya. Industri kecil maknanya orang yang buat keripik, orang yang buat kek dekat kampung sebagainya kan, macam FMN ni orang cakap besar tak apalah dia. Macam mana dengan mikro yang buat sendiri, yang hanya jual nasi lemak yang telah dapat sijil halal, restoran, rumah sembelih, adakah mereka juga memang wajib kena tanda tangi agreement ini? Ya, formulanya Ustaz Amin, selagi mana dia adalah pemegang persediaan halal bersama dengan JAKIM, dia memang perlu menandatangani HCA ini. Ya. So peringkat awal ni kita mewajibkanlah di peringkat di peringkat di mana industri yang mana permohonannya diuruskan oleh pihak JAKIM terlebih dahulu sekarang ni. Jai, bagaimana dengan pihak Jabatan Agama Islam Negeri? Sekarang kan belum lagi. Mungkin kita akan bagi tahulah dari semasa ke semasa sekiranya benda ini diperluaskan di JAIN dan MIP. Maknanya sekarang ni hanya terpakai bermula pada 17 Ogos 2020 ni di peringkat JAKIM saja, bermakna di peringkat negeri masih lagi boleh diteruskan seperti biasa. Tapi di balik bukan sesuatu benda yang baru kan? Bukan benda yang baru, Ustaz. Okey. Baik, kalau kata yang mana semua orang kena, semua pemohon wajib isi borang tu. Di mana nak dapatkan dia punya dokumen yang nak sign ni? Okey, para industri di luar sana, sebab kita memang khaskan untuk industri di mana mereka boleh download perjanjian ini melalui akaun permohonan halal mereka di My Halal System, yang dia boleh download dan boleh print daripada situlah. Macam tu. So berkenaan dengan penguatkuasaan saya, kita dah nyatakan dalam kita punya perkeliling yang kita lancarkan pada 17 Ogos tu, bagi syarikat yang memang pemegang sijil halal dengan kita, kita berikan masa 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan untuk daripada tarikh 17 Ogos tu, tarikh buat puasa, untuk memenuhi keperluan ni. Dan sekiranya selepas daripada tarikh lebih daripada 6 bulan ni mereka masih lagi belum
menandatangani HCA, bermaksud bila kita ada compliance audit ataupun kita ada enforcement yang turun ke lapangan, pegawai kita berhak untuk mengeluarkan ketidakakuran kepada syarikat-syarikat ini. Maknanya kena diingat kepada pihak industri bahawa bermula daripada 17 Ogos 2020, maknanya 6 bulan lagi lah. 6 bulan lagi, dalam tempoh 6 bulan ni mesti industri mesti sign lah. Begitu. Adakah pihak FMM tahu tentang yang kata dalam tempoh 6 bulan? Ya, pihak kami sudah tahu tentang ini kerana ia telah pun dengan jelasnya disebut di dalam perkeliling. 6 bulan untuk yang sudah ada sijil halal lah. Pemegang sijil halal. Maknanya kalau kata pihak JAKIM yang disebut lagi mengeluarkan laporan ketidakakuran agak ansiat nanti, maknanya jangan salahkan JAKIM lah, begitu. Boleh? Rasanya saya pun nak cerita sikit tentang cara perkeliling tu diedarkan. Maksudnya dia melalui My Halal Portal kan. So maksudnya siapa yang ada sial memang akan masuk sistem. So akan tahu dia sendirilah. So pada saya memang tak ada alasan untuk tidak tahu. Itu bagi saya. So jangan orang kata berdalih lah berkenaan kami tak tahu. Jadi itu ayat ni yang orang kata nak lepas diri lah. Tapi apa juga kalau melanggar undang-undang nak tak nak kena juga diberikan amaran, diberikan tindakan lah. Baik. Kita lihat bahawa JAKIM dan juga JAIN ini telah banyak membantu industri dalam orang kata nak memastikan industri mendapatkan sijil halal. Dengan adanya SCA ni, dengan adanya perjanjian ini, dia akan memberikan orang kata industri lebih berintegriti lagi. Adakah tuan setuju dengan kenyataan ini? Pihak FMM bersetuju dengan pernyataan ini kerana sebenarnya permintaan untuk akreditasi ini sebenarnya bermula dari industri juga, di mana kami daripada apa yang diperhatikan di pasaran luar negara sana ada yang saya sebutkan tadi perlu sijil halal, bukan sijil, logo halal yang diiktiraf perlu bersama diakreditasi oleh satu badan yang bertauliah. Jadi bagi saya yang HCA ini adalah satu langkah bagi mencapai akreditasi itu. Orang kata kalau adanya agreement bai'ah dan juga perjanjian ini sekukurannya akan orang kata berhati-hatilah kalau nak buat ketidakakuran. Ingat dia jaga-jaga. Itu lebih kepada undang-undang lah. Tapi agreement ni dia bukannya undang-undang kan. Dia hanya sebagai satu peraturan saja kan. Betul ya? Kalau kata orang yang langgar boleh dikenakan tindakan tidak patuh kepada prosedur, begitulah. Baik. Jadi kalau kata mungkin juga sebagai satu penambahbaikan lah. Saya ingat mungkin juga FMM sekarang ni orang duk bercakap soal kata halal integriti. Halal integriti. Saya lebih melihat kepada dengan adanya SCA ini lebih kepada satu penambahbaikan integriti halal itu sendiri. Jadi adakah FMM ada cadangan-cadangan lain untuk nak menambah baik lagi agreement ini? Pada pendapat kami, penambahbaikan ni bergantung pada keadaan semasa. Baik. Jadi seperti kalau kita tengok daripada persijilan halal pun daripada dulu sampai sekarang adalah bagi kami lihat sebagai proses evolusi. Di mana persijilan semakin telus, makin cepat. So buat masa ini kami merasakan bahawa sudah memadai lah integriti halal ni dengan sekarang. So adanya baguslah JAKIM. Apa pun juga JAKIM memang berperanan sebagai orang kata fasilitator untuk memudahkan pihak nasi nak mendapatkan sijil halal. Baik. Jadi yang disebutkan tadi hanya kepada pemohon-pemohon yang ada di
di Malaysia. Yang saya tahu ada juga pemohon yang ada di luar negara. Jadi adakah juga termasuk misi patuhi agreement ini untuk yang kata kilang di luar negara? Okay, Ustaz, kalau untuk yang kita sebutkan sebagai permohonan di luar negara, ia bermaksud kilangnya berada di luar negara lah. Tapi buat masa ni JAKIM ataupun Pesisir Halal Malaysia tidak ada permohonan halal secara direct daripada luar negara terus kepada kita. Dia mesti wajib ada wakil syarikat di Malaysia. So bermaksud dalam konteks ini yang perlu menandatangani HCA adalah wakil syarikat yang berada di Malaysia lah. Okey, sekarang ni kita lihat bahawa berlangsung yang minggu lalu, ingat 2 hingga 4 bulan yang pas tentang e-conference Badan Halal Luar Negara. Jadi ini adakah juga mereka ini perlu akur akan janjian ini? Adakah mereka juga terlibat? Oh, tidak. Sebab secara umumnya HCA ini adalah melibatkan badan pesisir kita, JAKIM dengan kita punya klien sajalah. Tapi dalam ucap pertama pengarah bahagian pengurusan halal sendiri ketika program ini berlangsung, memang telah diwar-warkan salah satu daripada update terkini berkenaan dengan Malaysia Halal Certification kita adalah berkenaan dengan pelaksanaan HCA ini. Maknanya untuk badan pesisir halal luar negara mereka tak terlibat. Tetapi kalau kita produk di luar negara yang mohon sedia halal Malaysia, dia adalah terlibat dalam perjanjian inilah. Ya, betul. Baik. Jadi kalau sebarang persoalan yang anda nak tanyakan, bolehlah menghubungi kami di talian 03-2288-7876 03-2288-7876 sebagaimana yang tertera di kaca TV anda, dan juga melalui FB My Halal TV1 FB My Halal TV1, ataupun juga bolehlah nak memberikan pandangan dan juga cadangan sebagai satu penambahbaikan ke atas industri halal di Malaysia ini. Baik. Satu lagi yang saya lihat bahawa tentang ISO dan juga FFM juga tentang ISO kan. Semua orang nakkan kepada ISO. Saya ingat lagi mantan pengarah bahagian hak halal, Allahyarhamah Ustazah Saimah, mantan pengarah saya dulu sebutkan ISO ni ayat Quran kan dia kata. Jadi saya ingat lagi kata-kata itu menyebabkan kita kata perlu ke tak perlu nak mendapatkan ISO ni, sebab saya difahamkan JAKIM ke arah nak mendapatkan ISO. Mungkin juga Puan Anika boleh kongsikan stage ni di mana, statusnya bagaimana. Okay, alhamdulillah sekarang ni kita telah melepasi sisi pengauditan dan sebagainya lah. Dan sekarang ni kita akan untuk urusan ISO 705 ni, Jabatan Senat Malaysia adalah badan berautoriti yang boleh memberikan akreditasi kepada kita lah. Sekarang ni alhamdulillah kita baru saja melepasi audit terakhir daripada Jabatan Senat Malaysia pada minggu depan. Semua dah selesai dah. Alhamdulillah. Semuanya tidak ada yang sial lah. Dah selesai dah semuanya. Dah tutup lah. Tutup semuanya. Okey, bagus. Tahniah diucapkan kepada bahagian pengusaha halal yang dah tutup semua laporan ketidakakuran yang dikeluarkan oleh Jabatan Senat Jabatan Senat Malaysia yang juga akan memberikan sijil ISO kan. Baik. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Abdullah Osman daripada Seremban. Okey, Encik Abdullah Ya. Alhamdulillah, sihat ke? Sihat. Ya, alhamdulillah. Baik, soalannya Encik Abdullah. Ada 3-4 kali lah. Okey. Pertama sekali ialah tentang mi spaghetti yang produk dia dari luar negara macam dari Itali dan sebagainya. Okey. Tak ada logo halal. Bolehkah kita makan? Okey. Dan lagi satu tentang ubat batuk dan ubat-ubat yang lain lah. Mengapa tiada logo halal? Dan juga lagi satu ialah mengapa logo halal berbeza-beza bentuknya. Dan kalau boleh minta kilang-kilang pengeluaran makanan letakkan logo halal, jangan terlalu terlalu tersorok. Kecil sangatlah tempatnya. Jadi minta besarkan logo halal. Dan lagi satu ialah kalau bolehlah pasar raya kenapa tidak ada satu ruang barang-barang makanan halal saja.
Itu minta penerangan. Terima kasih. Terima kasih pada Encik Allah daripada Seremban, peminat setia My Halal. Baik, soalan satu, soalan dua saya akan minta Puan Anikah, dan juga soalan yang ketiga berkenaan dengan logo halal kecil ni. Mungkin juga industri kena bantu juga. Saya minta FMN dulu lah. Boleh ke tak yang logo halal tu kena besar sikit kan? Kecil sangat katanya. Sebenarnya memang ada minima dia saiz logo halal ni. Saya pun tak ingat berapa font dia. Tapi memang kalau ikut peraturannya memang ada saiz minima. So sepatutnya tak bolehlah kacak tak nampak atau tak perasan benda tu. Maknanya kalau kata disarankan supaya besar, boleh besar. Besar boleh lah. Kan, ataupun sebesar sebagaimana yang ada di belakang saya ni. Yang besar kan. Barulah orang nampak bila tengok halal. Saya rasa semua ni bergantung kepada produk itu sendiri kan. Contohnya kalau saiz produk itu dengan saiz packaging tu. Kalau contohnya gula-gula ke kan, paket ni kecil, macam mana nak kecil lah. So kita kena tengok benda tu pada dia punya practicality dalam implementation dia. Nanti kita akan tanya pula Puan Anikah boleh ke tak boleh. Baik, soalan yang pertama, spaghetti daripada Itali yang tak ada logo halal, macam mana? Sebabnya kalau produk spaghetti daripada luar ni, apa yang kita boleh syorkan dan kita boleh nasihat kepada pengguna di luar sana adalah dengan cara melihat logo halal Badan Islam Luar Negara yang telah kita iktiraf lah. Itu memang kita boleh dapatkan maklumat tu daripada kita punya portal sendiri. Kita ada lebih kurang dalam 77, tak silap saya, Badan Islam di Luar Negara, dan saya pastilah kalau macam produk spaghetti ni, kalau memang dia ada pensijilan halal daripada luar negara sendiri, memang akan ada lah logo tu di situ. Tentang ubat batuk? Ubat batuk. Ubat batuk ni kalau daripada segi pensijilan halal Malaysia ni, kita memberikan pensijilan halal di bawah skim pharmaceutical. Jadi kalau dari segi penggunaan logo tu saya peletakan logo tu sebenarnya dia adalah benda yang kita kita sarankan kepada pihak industri lah. Tapi sebenarnya dari segi perundangannya meletakkan logo halal pada produk itu bukanlah satu yang mandatory. Okey. Kita ada pemanggil lagi. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, siapa di talian? Saya Mohtar. Cik Mohtar daripada? Daripada Al-Ustaz Kedah. Al-Ustaz, okey. Sihat ke orang Kedah? Alhamdulillah, kawasan kami ni Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik, soalannya, Cik Mohtar. Ya, saya merasa confused sikit lah dengan logo halal ni. Kadang-kadang tu kita nampak di pasaraya makanan yang tidak halal diletakkan logo halal. Jadi dikalakan berlainan pula tu. Jadi bolehkah makanan-makanan yang tidak halal tidak diletakkan langsung logo halal? Itu. Okey, baik. Terima kasih. Okey, Encik Mohtar daripada Kedah. Makanan yang tak halal, makanan yang tidak halal diletakkan logo halal. Yalah, memang kalau ikutkan memang bukan setakat confuse, memang haram betul ni. Memang haram tu. Bukannya cuba lagi. Okey, Puan Anikah macam mana? Okey, pertama sekali lah yang kita perlu pastikan adakah betul logo halal yang diletakkan pada produk itu betul-betul logo halal yang kita keluarkan. Sebabnya logo halal Malaysia ni memang dah standard satu Malaysia kan. Jadinya sekiranya berlaku peletakan logo halal pada produk yang tidak mempunyai sejarah halal ataupun yang haram terus saya. Perkara-perkara ini boleh dibuat aduan terus kepada bahagian pengurusan halal teruslah. So kalau sekiranya berlaku pelanggaran seperti ini, sebab kita anggap ini serius penggunaan logo halal pada produk yang tidak yang halal haram. Sedangkan yang tidak mempunyai sijil halal pun kalau kita letakkan logo adalah satu kesalahan. Apatah lagi produk yang memang haram diletakkan dengan logo halal. Jadi kalau betul sekiranya ada perkara ini berlaku di luar sana, kita mintalah kepada orang awam untuk membuat aduan kepada kita.
ke bahagian perusahaan halal, sama ada melalui kita punya FB, di bahagian hub halal. Ya, boleh terus ke situ. Dan kita akan ada enforcement lah yang akan membuat penyiasatan berkenaan dengan aduan ini nanti. Baik, jadi nak mudahnya kalau kata Tuan Haji Mukhtar tadi, kalau tengok logo halal tapi ianya benar-benar confirm benda yang haram, bolehlah buat aduan kepada pihak JAKIM atau juga pihak Jabatan Agama Islam Negeri. Sebab di Kedah mungkin juga Jabatan Agama Islam Negeri Kedah juga pejabat agama Islam daerah pun juga boleh dibuat aduan. Di samping juga KPDN SCP, betul? Boleh? Ya, betul. Jadi sebab yang sebagaimana yang saya tahu adalah juga KPDN SCP boleh mengambil tindakan. Kalau benar ianya letakkan logo halal di atas produk yang haram, 5 juta kot. Betul tak? Ya, Ustaz. 5 juta. Besar. Jadi kita akan berehat seketika dulu. Lepas ni kita akan tanya pula kepada Jakarta bagaimana industri sanggup ke tak sanggup didenda 5 juta. Lihat lepas ni. Okey, masih lagi bersama dengan saya Ustaz Amir Halal dalam rancangan My Halal yang langsung dari TV1 hari ini. Masih lagi membincangkan tentang janji tetap janji. Jangan pecah, jangan khianati janji. Janji kena ditepati. Baik, saya nak baca satu soalan FB daripada FB My Halal. Saya nak bacakan soalan daripada Encik Muhammad Nasir bin Sulaiman. Assalamualaikum Ustaz Amri dan panel sekalian, sejauh mana ISO 17065 berupaya mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai peneraju pensedia halal global dan pada masa yang sama menyahut keperluan negara-negara lain agar produk yang dipercayai oleh JAKIM boleh dieksport dengan lebih mudah? Mungkin telah juga ada Jakarta sebutkan tadi. Sebenarnya seperti apa yang Akhtar katalah, sebenarnya permintaan untuk kita membuat ataupun mendapatkan akreditasi ini adalah daripada industri juga, sebab ada setengah negara salah satu daripada requirement untuk produk-produk halal yang datang daripada luar masuk ke negara mereka adalah untuk ada ISO 17065 ni. Jadi saya rasa dengan adanya ISO ni diberikan kepada pihak JAKIM, dia melengkapkan lagi lah, yang mana selama hari ini persediaan halal Malaysia ni dikenal di dunia sebagai satu persediaan yang punya credibility dan dipercayai. Jadi dengan adanya akreditasi ni melengkapkan lagi lah package yang ada tu. Betul ke? Betul. Ya, so memang benar apa ni dengan ada terdapat beberapa negara di luar sana yang syarat dia saya mesti di akredit dulu baru boleh. Barulah kita boleh guna logo yang untuk diekspor ke negara mereka. Okey. Jadi itulah pentingnya mesti dapatkan dulu ISO tu. Barulah kita lihat. Sekarang ni pun memang dah ada hadir itulah dah, tapi bila dah ada yang tu lagilah meluas ni. Baik, ada soalan yang lain daripada Muhammad Izzuddin. Izzuddin ni bunyi Izzudini ya. Assalamualaikum Ustaz Amri. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, adakah perlu penjual kosmetik kecantikan
memohon sijil halal. Kebanyakannya tidak ada sijil halal. Okey, dalam skim persijilan kita memang kita ada satu skim barang kosmetik lah. Dan memang kita sangat mengalu-alukan kepada industri di luar sana untuk memohon persijilan halal kita. Sebab kalau kita tahu kosmetik ni bahan-bahan yang digunakan banyak yang kritikal dan yang perlu kepada maklumat yang lebih lagi lah. Jadi contoh, kalau memang ada tak bahan-bahan yang bersumberkan haiwan, ada juga yang ada sumber haiwan, ada yang daripada sumber tumbuhan. Tapi bila bahan mentah tu mempunyai possibility daripada dua sumber, itu Ustaz yang menjadi tanda tanya kepada pelanggan dan pengguna di luar sana. Yalah. Jadi yang terbaiknya kepada industri yang terlibat dalam kosmetik, mohonlah sijil halal. Jadi kita minta kalau boleh FFM kena syaratkan lah, kan? Wajibkan mohon sijil halal, kan? JAKIM tak wajib, dia kena FFM ni. Baik, kita ada lagi pertanyaan di FB, banyak pula hari ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sijil halal ni harus tegas di negara kita sebab kadang-kadang ada orang ambil tidak kisah tentang hal ini. Saya sokong kerajaan ambil tegas tentang hal ini. Ini lebih kepada pandangan. Dan mereka bersetuju supaya diambil tindakan yang tegas. Bagaimana yang disebutkan tadi, kalau salah, contoh yang kata Jamu tadi kan, kalau produk yang tak halal tapi gunakan halal lah RM5 juta. Betul jadi itulah merupakan ketegasannya. Tapi baru ni saya lihat bahagian pun halal menjawab isu tentang satu serial yang memang tak ada sijil halal, memang tak ada logo halal, tapi memang perkara ni yang tak halal. Itu dari sudut undang-undang memang tak salah, kan? Betul? Sebab dia kalau sekian tidak menggunakan sebarang logo, tak salah lah. Tak salah. Tapi kalau dia menggunakan logo kita, memang masalah. Jadi cara yang terbaik, carilah yang ada logo halal, kan? Tapi itulah orang kata kalau dah termakan produk yang tak halal, macam mana, Ustaz? Rezeki lah orang kata. Baik, kemudian daripada Wan Ahmad Wabdullah, saya sarankan pemeriksaan mengejut eloklah diadakan pada syarikat yang diberikan sijil. Ada yang mereka mematuhi SOP yang telah disetujui ketika permohonan. Terima kasih. Ini juga mungkin juga ada sedikit pertanyaan. Eloklah dibuat pemeriksaan secara mengejut. Adakah memang JAKIM beritahu dulu kepada pihak industri atau yalah dia buat secara tidak dimaklumkan lebih dahulu? Dia ada dua jenis pemeriksaan dalam kita punya persijilan halal ni. Yang pertama, bila kita maklumkan kepada pemohon, itu adalah kita sebut sebagai compliance audit, Ustaz. Tapi kalau kita datang sebagai penguasa ataupun kita nak buat pemantauan, kita memang tidak ada sebarang signal yang kita bagilah. Kita terus datang saja. Tidak dimaklumkan lah. Tidak dimaklumkan. Kalau maklum nanti dia make up lebih. Kan? Dia akan make up dulu, dia akan sediakan kami panggang dan sebagainya, kan? Ini maknanya itulah keistimewaannya persijilan halal Malaysia ini. Pengadutan dan juga pemantauan tidak dimaklumkan lebih dahulu. Baik. Soalan yang seterusnya, sini mungkin juga saya nak tanya pemohon apa tu wakil daripada FMM. Mohon adakan warna logo halal untuk barangan keluaran Muslim dan juga bukan Muslim. Adakah FMM setuju dengan pandangan bahawa adakan logo halal yang ni hijau Islam, ada juga hijau ni orang bumi, dan juga warna kuning yang lain, sebagaimana yang banyak netizen mencadangkan. Jadi saya nak tanya pandangan daripada FMM sendiri, bagaimana? Saya rasa kita kena fikir bukan saja setuju atau tak setuju, tapi bagaimana nak implementasikan. Sebab apa yang macam kita nak cakap benda tu, Bumi Putra Company, banyak benda yang perlu diuraikan dan ditakrifkan sebelum kita keluarkan benda sempurna itu. So susah nak cakap baik ke tak baik, rasa kita perlu dikaji dululah. Maknanya banyaklah yang perlu dibuat kajian dari sudut undang-undangnya dan juga perkhidmatan dunia dan juga sebagainya. Jadi apa jua pun juga kita lihat bahawa
agreement, bai'ah, perjanjian ini adalah sesuatu yang sangat mustahak untuk dipatuhi oleh pihak industri. Dan juga saya juga mengucapkan tahniah kepada bahagian perusahaan halal JAKIM yang mengadakan sesuatu yang cukup baik untuk nak memastikan integriti penjualan halal dijaga sepanjang masa oleh pihak industri. Ya. Baik. Mungkin juga kita berikan sikitlah kesimpulan oleh pihak Puan Anika. Silakan. Okey, dalam kita perjalanan memperolehi ISO IEC 17005 ni sebenarnya banyak penambahbaikan yang telah kita lakukan, baik di peringkat dalaman ataupun di peringkat yang melibatkan industri sendiri seperti HCA ni lah. Jadi di masa hadapan sekiranya ada lagi perkara-perkara yang perlu kita tambah baik untuk memajukan industri khususnya, kita akan maklumkanlah dari semasa ke semasa melalui perkeliling dan juga portal kita. Jadi apa yang kita buat ni di peringkat JAKIM ataupun JAIN bukanlah untuk menyusahkan industri ataupun menyusahkan publik dan sebagainya, tapi dia adalah untuk kebaikan semua. Dia sebenarnya adalah win-win situation lah untuk di pihak autoriti, pihak industri dan juga pengguna secara umumnya lah. Pihak FMM mungkin ada cadangan ke, ada perkara yang nak disebutkan di sini ke? Kesimpulannya, pada pendapat saya, macam saya cakap tadi, saya rasa sebenarnya bawa masa ni boleh dikatakan sijil persijilan halal di Malaysia ini memang terkenal di seluruh dunia. Terbaik bagi saya, kerana itu adalah pendapat daripada sebagai FNN contohnya, pendapat daripada kami punya customer di luar negeri. Kenapa mereka memilih produk daripada Malaysia, kenapa daripada yang dikilangkan di Malaysia, kerana mereka begitu yakin dengan persijilan halal di Malaysia. Jadi macam saya cakap tadi, persijilan halal ni berevolusi kan? So, tapi untuk memastikan bahawa Malaysia berada, boleh dikatakan tempat pertama lah, nombor satu dalam dunia dari segi persijilan halal, kita perlu juga kita kena tengok ada secara positif lah penambahbaikan ni. Dan kita kena tengok benda tu pada global view lah pendapat saya. So saranan saya kepada pengguna, lihatlah tindakan ini sebagai satu tindakan yang positif, kan, yang dapat membantu bisnes persijilan halal. Dan dapat macam saya kata, membantu dan memberi kebaikan kepada semua. Maknanya termasuk juga membantu mengembangkan ekonomi lah. Ya, saya setuju ke tak kalau saya sebutkan logo halal akan memberikan ekonomi yang besar kepada dunia? Setuju ke? Saya setuju. Sebab halal lah satu bidang perniagaan. Baik. Apa jua pun yang kita bincangkan, yang penting adalah setiap yang dibuat oleh pihak kerajaan mesti di sana ada kebaikannya, ada manfaatnya, sama ada pihak industri juga pihak kepada pihak pengguna kita. Yalah, bila dah adanya logo halal yang telah dibuat agreement tadi, maka kita yakin bahawa dia benar-benar adanya logo halal. Jadi yakini halal Malaysia itu. Dan juga kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang menghubungi kita, yang pihak memberikan komen dalam FB My Halal TV. Alhamdulillah, kita mengharapkan ianya berterusan. Dan juga tak lupa juga pada malam ini jangan lupa janji temu kita setiap hari Selasa, ya, setiap hari Selasa esok pukul 12.15 pagi esok, bersama Ustaz Tajrid Hadari membincangkan tajuk hobi melobi syurga. Dan juga jangan lupa juga pada malam ini menerusi Salam FM bersama dengan DJ Abrar pada pukul 11 malam dan DJ Amri, bukan saya, DJ Amri pada pukul 5 pagi insya-Allah. Jadi semua soalan yang ada bolehlah menghubungi Salam FM di 0322825656. Bolehlah menghubungi Salam FM menjana minda. Jadi itu saja untuk pertemuan kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan pada masa yang sama, hari yang sama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kehidupan. Di sini hanya persinggahan. Ada persimpangan. Manakah yang terbaik di sisi Tuhan? Manakah yang terbaik di sisi Tuhan? Yang halal itu bersih, yang halal itu baik. Cari keberkatan keredaan dari Tuhan. Ya halatul iman, ya halatul iman. Yang menggarap haram jadi berkah. Akan selamat. Amal dan ibadah. Amal dan ibadah.